Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai, dan untuk episod kali ini kita akan tengok hasil gambar daripada Motorola Edge 20 Pro berdasarkan daripada laporan DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab yang terdapat di Paris, yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, audio, display dan juga image quality. So laporan yang diorang keluarkan ni memang agak lengkap dan juga tepat. So guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok hasil laporan untuk Motorola Edge 20. Alright guys, so kalau kita tengok dekat tajuk ni, Motorola Edge 20 Pro Camera Test, not quite flagship level. So nampaknya Motorola Edge 20 Pro ni masih lagi tak sampai level flagship. Dan kalau kita boleh tengok dekat bahagian ranking ni, Motorola ni mendapat tempat yang ke-93 di dalam global ranking. Okey, jom kita tengok sikit spek untuk kamera Motorola ni. So untuk primary camera, dia ada 108 megapixel sensor dengan aperture 1.9, dan untuk ultra wide dia ada 16 megapixel sensor dengan aperture f2.2, dan untuk tele dia ada 8 megapixel sensor dengan f3.4, dan untuk video dia boleh shoot sehingga 24 frame per second untuk 8K dan untuk 4K dia boleh shoot sehingga 60 frame per second. Untuk 1080p dia boleh shoot sehingga 60 frame per second. So guys, bukan calang-calang jugalah kamera handphone untuk Motorola Edge 20 ni, dia boleh shoot sehingga 8K kot. So jomlah kita tengok sikit hasil daripada Motorola Edge 20 ni. Okey, jom kita tengok satu gambar basic yang mana DxOMark selalu tangkap untuk setiap handphone mereka lah. So gambar ni adalah gambar yang low contrast, yang mana tak ada cahaya matahari yang sangat kuat di dalam gambar ni. So untuk low contrast kita boleh tengok yang gambar ni exposure dia memang cantik dan color dia pun memang cantik. White balance dia boleh katakan cantik lah. Okey, kalau kita zoom sikit dekat bahagian ni, kita boleh nampak macam ada light leak sikit, sebab dia punya exposure dia tak berapa nak kemas untuk bahagian ni. Kalau kita compare dengan bahagian ni, bahagian shadow dia tu memang nampak lebih deep sikit berbanding dekat sini. Kalau kita tengok ni, dia macam ada light leak sikit lah untuk Motorola ni. Dan kalau kita tengok dari segi detail, not bad kot detail dia. Dan untuk noise, kita tak nampak ada noise sangat. So far untuk gambar ni memang cantik lah guys. Alright, nice. Jom kita tengok test yang sebetul-betulnya. Okey, gambar ni memang ada strong contrast lah, yang mana subjek berada dalam kawasan yang shadow dan highlight dekat belakang memang sangat-sangat kuat. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, highlight dia memang clipping habis, tak ada data. Dan untuk subjek pun kita boleh nampak yang kontras dia tak berapa nak cantik sangat lah. Dia tak berapa nak deep contrast sangat. Mungkin sebab dia ada light leak yang daripada bahagian belakang ni, dia spill ke arah muka. So kalau kita boleh perasan, muka ni dia ada macam ada satu layer putih dekat bahagian muka dia tu kan. Dia tak nampak betul-betul macam mata kita nampak. Untuk subjek yang berkulit gelap ni, kita boleh nampak yang dia agak okey dia punya exposure. Tapi overall dari segi dynamic range, dia memang low dynamic range lah. Dan kalau kita boleh tengok OnePlus 9 ni, dia boleh retain color untuk bahagian langit. Dan untuk X60 Pro 5G pun boleh retain juga color untuk langit. Compare dengan Motorola, memang burn out habis, nampak putih terus. Next, kita tengok gambar untuk test dari segi color lah. So apabila kita buka gambar ni di shoot dalam indoor dengan lighting yang tengok macam lighting dia agak kuat juga. So dari segi color memang nice. Okay, kita boleh nampak yang meja ni memang putih, dan dekat tab ni kita boleh nampak gambar tu berwarna biru. So dari segi exposure memang best, yang color kuning nampak kuning. Dan untuk dari segi detail, kalau kita boleh nampak dekat sini, detail dia memang hilang lah guys dekat bahagian muka ni. Dan kalau kita tengok dekat bahagian belakang pun, subjek bahagian belakang ni nampak tak berapa nak sharp sangat. So kalau kita compare dengan Vivo X60 dekat sini, memang agak kalah lah Motorola Edge 20 ni. Kalau kita boleh tengok exposure dia memang nice gila dekat sini. So kita boleh nampak yang bahagian sini sharpness dia memang lebih daripada yang Motorola tadi, cuma dia ada noise dekat sini. Tapi bab exposure memang best lah. So agak jauh beza lah guys gambar daripada Edge 20 dengan X60 Pro ni. Alright guys, kita ke bahagian texture. So ini gambar yang di shoot dalam keadaan indoor, low light juga. Dan kalau kita boleh tengok sumber cahaya yang ada, cumalah sumber cahaya daripada depan ni. Lampu ni taklah kuat mana, iaitu lampu LED yang lip-lap tu kan, berkelip-kelip tu. So kita boleh tengok dekat sini yang detail dekat bahagian muka ni dia memang soften, dia tak ada detail lah. Biasanya apabila kita apply noise reduction banyak-banyak, yes, muka dia akan jadi licin macam ni.
So kalau kita tengok dekat bahagian baju pun dia jadi licin, dekat bahagian tangan pun sama. Tapi bab noise kita tak nampak noise lah dekat dalam gambar ni. Detail dekat bahagian sini pun cantik kot. Okay, kita boleh nampak detail dia. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada texture. Tapi dekat bahagian muka tadi ni texture dia hilang. Kat bahagian belakang ni kita boleh nampak texture lagi. So mungkin untuk subjek saja dia cuba untuk smoothkan subjek. That's why untuk subjek tu dia jadi flawless lah guys. Untuk siapa-siapa yang minat dengan muka flawless, yes, dia memang flawless. So kalau kita tengok dekat laporan sini, Motorola Edge 20 Pro bila dah crop ni dia memang loss of detail lah. Alright, next kita tengok untuk noise. Okay, satu lagi gambar indoor low light dekat sini. Dari segi dynamic range memang kita nampak yang dia low dynamic range lah, sebab dekat sini cuma ada satu saja sumber cahaya. Tapi exposure untuk kawasan bilik ni memang difokus untuk kawasan yang cerah ni. Okay, untuk kawasan yang gelap memang agak gelap lah guys. So jom kita zoom sikit. Dari segi untuk kawasan lampu ni highlight dia memang clipping lah. Okay, dekat bahagian dinding ni pun agak clipping dia punya highlight, dan kita boleh nampak yang texture dekat bahagian kawasan yang gelap ni memang ada noise lah. Tapi untuk bahagian depan ni nampak macam noise dia tak seteruk yang dekat bahagian belakang tadi tu. Jom kita tengok sini. Okay, kita boleh nampak yang dia ada noise dan detail dia tak terlalu sharp lah dekat bahagian sini. So kalau kita tengok dekat laporan ni dia tulis strong noise. So noise dia memang kuat lah. Alright, next kita ke bahagian bokeh. So dengan menggunakan bokeh mode yang ada dekat Motorola, kalau kita tengok untuk gambar yang besar daripada jauh ni memang kita nampak yang bokeh dia memang cantik gila lah guys, dengan kontras yang lawa dekat sini dan color dia pun best. White balance dia pun cantik guys. Tapi jom kita zoom tengok okey ke tak okey. So dari segi subjek dengan background, kalau kita tengok dekat sini saya rasa hampir perfect lah kot. Kalau kita boleh tengok kan dekat rambut, biasanya dekat rambut memang akan ada masalah, akan ada artifact yang jadi. Tapi untuk Motorola Edge 20 Pro ni kita tak nampak tau artifact dekat rambut ni. So memang smooth gila lah dia punya transition daripada subjek ke bokeh. So memang best. Bokeh dia memang isolate terus subjek. Dekat sini kita nampak macam ada artifact sikit. Tak tahu adakah ini terhasil daripada background yang tak okey ataupun memang ada something dekat baju subjek. Alright, next kita boleh nampak dekat bahagian bawah tangan ni ada sikit lah artifact. Dan dekat bahagian bawah tangan di sebelah kiri ni pun ada artifact yang mana dia tak blur kan untuk kawasan tu. Sini pun sama, dekat bahagian tangan dekat poket. Okey, kita tengok dekat bahagian tiang. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada part yang tak diblurkan. Atas ni pun sama ada part yang tak diblurkan. Dan dekat atas ni memang kita boleh nampak lah dia jadi tiang ni nampak berjerigi-jerigi. So dia tak dapat nak dapatkan efek yang smooth lah untuk subjek-subjek yang lain berbanding dengan subjek yang manusia ni. Okey, untuk kepala ni memang nampak smooth gila, tapi untuk part lain ada masalah sikit. Alright guys, so kita tengok pula untuk low light. Memang super low light lah untuk gambar ni, dan flash off, tak ada flash langsung. Jom kita tengok gambar ni, memang actually nampak macam gambar malam, tak ada subjek, nampak macam kosong. Sebenarnya ada subjek dekat sini. Okay, memang teruk lah untuk gambar malam, dia memang underexpose habis, dan gambar ni memang tak boleh pakai langsung. Kalau kita tengok dekat Vivo X60 Pro ni adalah gambar yang ditangkap yang sebenarnya scene. Okay, kita boleh nampak ada subjek, ada rupa orang dekat sini, ada cahaya, ada bangunan dekat bahagian belakang, tapi langsung tak boleh ditangkap untuk Motorola Edge 20 Pro tu. Memang kosong langsung, tak nampak apa langsung. Alright guys, so kita ke bahagian artifact. Okay, gambar ni memang gambar yang di shoot low light, outdoor. Dan kalau kita tengok dekat bahagian sini, memang kawasan ni memang tak kena cahaya matahari langsung, dan kawasan belakang ni kena cahaya matahari. Dan kalau kita zoom dekat sini, ni pun ada highlight clipping. Dan dekat bahagian yang gelap ni, dia punya white balance dia agak kebiruan lah. So untuk check artifact lah gambar ni, so kalau kita tengok dia ada motion pergerakan dekat kaki ni, dan apabila di shoot memang nampak motion tu. So ini dikira sebagai ghosting lah dekat dalam gambar ni. So dekat tangan ni pun kita boleh nampak ada ghosting, dekat tangan ni pun ghosting, dekat bahagian muka pun ada ghosting. So memang tak sharp, kecuali satu kaki ni je yang sharp. So mungkin subjek ni memang bergerak lah masa di shoot ni, dan dia punya shutter speed agak slow untuk scene yang macam ni. Alright, next kita tengok untuk lens wide pula. So jom kita tengok gambar sikit. Dari segi exposure nampak cantik je guys, dari segi kontras pun nampak macam best juga untuk gambar ni. Tapi kalau kita zoom tengok, detail dia agak macam soft sikit lah gambar ni. Dia tak betul-betul sharp, tak betul-betul ada detail yang best. Dan kalau kita tengok daripada report, dia ada slight corner softness. So jom kita tengok dekat bahagian corner, yes, memang soft lah dekat bahagian corner ni. Kalau kita tengok dekat sini ada data, ada detail. Bila sampai je kat bahagian corner, kita nampak dia soft. Okay, untuk bahagian
bahagian langit kita tak dapat nak pastikan lah, sebab kita tak ada data sangat kat situ. So kita tak tahu nak bezakan antara corner dengan yang tak corner. Dan menurut report juga ada local noise. Yes, memang kita boleh nampak lah ada sedikit noise dekat kawasan yang gelap ni. Dekat sini pun kita boleh nampak, yes, ada noise. Alright, next kita tengok untuk lens tele pula. Ini adalah close range tele. So gambar yang wide yang macam ni shoot di wide. So setelah digunakan close range tele yang ada dekat kamera tu, maka di cropkan lagi gambar tu untuk nak tengok detail, dan memang detail dia memang out lah. Kita boleh tengok dekat sini compare dengan dua lagi smartphone yang lain. Untuk X60 Pro memang kita boleh nampak detail dia memang bagus gila berbanding dengan H20 ni, yang mana detail dia kita tak berapa nak perasan sangat. Alright guys, so habis untuk gambar, jom kita tengok untuk bahagian video pula. Untuk exposure dan kontras video, kalau nak ikutkan tu dia tak jauh beza lah dengan bahagian gambar kan. So kalau kita tengok dekat sini, very limited dynamic range. So dynamic range untuk video memang limited. Dari segi color, so kita just baca dia punya report je lah kan. White balance instability dekat dalam low light. So low light ni white balance dia mungkin dia akan berubah-ubah, so dia tak stabil lah. Okay, dari segi autofocus pula, okay ni di shoot video outdoor dengan kontras yang boleh katakan ada backlight dekat bahagian belakang ni. So subjek berada dalam keadaan yang gelap. So kalau kita tengok dekat laporan ni, autofocus dia memang tak stabil dan memang nampak noticeable lah dekat most condition. Jom kita tengok sikit lah video ni. Ok, tak tahulah ini apa benda, ada light leak kot dekat bahagian muka ni. So kita boleh nampak yang tiba-tiba dia jadi merah. Saya rasa ini adalah light leak. So dari segi fokus kita boleh nampak yang bahagian belakang ni lebih sharp berbanding subjek yang bahagian depan ni. So memang fokus dia memang tak berapa nice sikit. Tak tahulah, mungkin disebabkan subjek ni berada dalam keadaan yang gelap, so dia tak dapat nak fokus subjek dengan lebih baik. Dari segi noise untuk video, kalau kita tengok sini memang strong chroma noise. So dia ada strong chroma noise dekat dalam video. Dan untuk bahagian artifact, dia ada jada effect. So jom kita tengok sikit jada effect. Ni adalah video untuk indoor. Ok, kita boleh nampak dekat situ dia macam zoom out sikit. Ok, nampak? Nampak dia jadi lagi. Dan dia ada jittering, dia nampak macam bergegar-gegar macam ni kan dekat visual. Tak berapa nak best sikit lah untuk video indoor macam ni yang low light. Ok, untuk stabilization pula, tak ada video untuk stabilization tapi ada gambar macam ni. So kita boleh tengok yang dia ada strong blur. So mungkin ketika video tu direcord sambil berjalan ataupun berlari, memang dia punya visual dia tak boleh pakai lah, dia akan jadi blur yang macam ni. Alright guys, so itu saja review untuk Motorola H20 Pro. So apa pandangan korang untuk Motorola H20 Pro ni? Ada tak siapa yang gunakan kamera ni, dan apakah hasil yang korang dapat? Adakah lebih cantik daripada test yang diorang buat ni? So guys, kalau korang ada cadangan dan pendapat, tinggalkan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe sebab subscribe tu free je guys. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.